Bismillahirrahmanirrahim. Talmud. Di sana ada pula kitab suci yang lain daripada Taurat yang dinamakan Talmud. Menurut kepercayaan mereka, yakni orang-orang Yahudi, bukan sahaja Taurat menjadi kitab suci, tetapi termasuk juga riwayat-riwayat dari pendeta-pendeta mereka, yakni ulama-ulama mereka. Ianya bermula daripada langkah yang diambil oleh salah seorang dari kalangan mereka yang bernama Barhas, membukukan apa yang diceritakan dari mulut ke mulut. Perkara ini berlaku dalam tahun 150 Masehi. Maka tersusunlah sebuah kitab yang diberi nama Mishnah, yakni syariat yang diulang. Kerana di dalamnya disebut semula beberapa perkara yang telah pun disebut di dalam kitab Taurat dan menafsirkan beberapa perkara yang disebut di dalamnya. Kemudian dalam beberapa tahun yang berikut, para pendeta di Palestin dan Babylon telah membuat balik tambahan dari apa yang telah pun dituliskan oleh Yuhani. Dalam tahun 260 Masehi, seorang pendeta bernama Yahuda mengumpulkan kesemuanya dalam satu buku. Kemudian terdapat beberapa orang ahli agama Yahudi menulis syarah yang penting kepada Mishnah, dan syarah-syarah itu dinamakan Cimara. Maka kumpulan Mishnah dan Cimara inilah yang dinamakan Talmud. Menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi mengadakan kitab yang lain daripada Taurat, dikumpulkan daripada riwayat ulama-ulama mereka. Ada yang betul dan ada yang salah, bukan banyak yang salah. Dan mereka mengatakan ini adalah kitab suci, kitab agama, bukan yang sedap dibaca lebih pada Taurat lagi. Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka celaka ke dalam neraka mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan mereka berkata ini daripada Allah, untuk membeli dengan harga yang murah, untuk mendapat kesenangan dunia semata-mata. Celaka, dihumbam ke dalam neraka. Mereka yang menulis itu, dan celaka neraka, dihumbam ke dalam neraka terhadap mereka yang mengusahakan itu. Di mana cerita-cerita orang Yahudi ini dibawa oleh kalangan beberapa orang Yahudi yang masuk Islam. Ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja, untuk mengelirukan orang Islam. Yang masuk Islam secara munafik, yang masuk Islam secara jahil, mencerita sama perkara-perkara ini, sehingga kalangan sahabat Nabi sangat tertarik dengan cerita-cerita ini. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah,
Boleh ke tidak kita tulis, kita salin cerita orang-orang Yahudi ini. Maka Nabi marah pada Sayyidina Umar. Adakah engkau mengada-ngada? Apa yang Tuhan turunkan kepada kita tak cukup lagi? Bahkan sekiranya Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa wajib mengikut aku, kata Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, sebahagian daripada perkara ini termasuk dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama-ulama Islam, termasuk dalam kitab syarah-syarah hadis. Dimasuk di dalam kitab-kitab ini. Sama ada mereka memasukkan itu secara sengaja ataupun tidak. Di sinilah kita perlu mengaji kitab secara berguru, yang mursyid, yang mentahqiqkan kitab-kitab ini. Jangan baca sendiri. Kalau baca sendiri, maka jadi sesat, jadi rosak. Kitab yang dipelihara oleh Allah ialah Al-Quranul Karim. Quran Allah Ta'ala pelihara, tak boleh dirosakkan sekali-kali. Hadis, ada orang reka hadis maudhu', hadis palsu. Maka ulama-ulama membahagikan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis sahih, kalau yang mutawatir, wajib kita beriman kepadanya. Kalau tak beriman kepadanya, jadi rosak iman kita. Hadis sahih yang ahad, kita beriman kepadanya juga. Wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya, cuma jahat adab saja. Tak siapa keluar daripada iman. Hadis hasan, begitu juga boleh menjadi hujah. Hadis dhaif boleh diamalkan untuk menggalakkan amal yang saleh. Untuk menggalakkan amal-amal yang saleh. Hadis maudhu', hadis yang direka, hendaklah ditolak dengan sekerah-kerahnya orang reka hadis-hadis ini. Dan di sana ada perkara yang dinamakan Israiliyat. Israiliyat ialah beberapa yang diriwayatkan daripada orang Yahudi yang dimasukkan di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab syarah hadis dan lain-lain lagi. Israiliyat ini dibahagikan oleh para ulama dengan 3 bagi. Yang pertama, Israiliyat yang sama dengan Quran, yang sama dengan hadis, macam hukum qisas, hukum hudud dan lain-lain lagi. Kebetulannya ada ayat Quran yang sama dengannya. Wajib kita beriman dan percaya kepadanya. Di sana ada perkara yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, hendaklah ditolak dengan sekerah-kerahnya, tidak boleh. Dan di sana ada perkara yang tidak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis. Di mana yang macam ini percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Itu di antara pengaruh Yahudi yang masuk dalam Islam. Termasuklah mereka yang beramal dengan ilmu-ilmu salah. Sebahagian daripadanya adalah riwayat daripada orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam masyarakat Islam. Kita akan baca kemudian. Kebanyakan orang-orang Yahudi pula menganggap Talmud juga sebagai kitab Allah dan mereka meletakkan setaraf dengan kitab Taurat. Sehingga pada akhirnya mereka memberi pendapat bahawa Taurat itu diberi Allah kepada Nabi Musa alaihi salam di Turi Saina secara bertulis, dan Talmud pula diberi secara perman. Bahkan terdapat beberapa kalangan orang Yahudi yang meletakkan Talmud itu lebih tinggi daripada kitab Taurat. Ini lagi teruk. Dan menyatakan berdosalah seseorang yang hanya membaca Taurat tanpa membaca Talmud. Kerana Taurat itu seperti roti dan Talmud itu adalah lauknya. Dan mereka menegaskan bahawa orang yang membaca Taurat sahaja dengan tidak membaca Talmud itu adalah orang yang tidak bertuhan. Itu adalah di antara penyelewengan orang Yahudi yang kita kena sedar. Agama dia ni dah punah, jadi rosak. Asal agama Allah, tapi sudah dipindah dan dirosak. Memang tak dinafikan bahawa Allah Ta'ala menyerahkan beberapa wahyu dalam Taurat
kepada Nabi Musa alaihi salam di gunung Tur Saina ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan Allah Ta'ala berkata secara langsung, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa secara langsung dengan cakap yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan Nabi Musa menerima luh, iaitulah papan yang ada di dalamnya tulisan-tulisan hukum, petunjuk-petunjuk yang Nabi Musa bawa balik. Dalam kisah yang terkenal, bila Nabi Musa melihat Bani Israel sudah menyembah lembu, patung lembu, disesatkan oleh Samiri. Samiri ialah seorang kalangan Yahudi yang dipelihara oleh Jibril alaihi salam. Musa Samiri, Jibril memelihara. Ketika Firaun mencari anak-anak lelaki Bani Israel, dia sembelih untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa berada di dalam jagaan Firaun. Setelah ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke dalam peti yang dibuat daripada peti, dihanyut ke dalam sungai Nil dengan wahyu daripada Allah kepada ibunya, dan naik dekat istana Firaun, diambil jadi anak angkat. Itu Nabi Musa alaihi salam. Musa yang dipelihara oleh Firaun jadi rasul, jadi nabi. Di sana ada seorang kanak-kanak yang dipelihara oleh malaikat Jibril, iaitulah Samiri. Samiri malaikat Jibril pera, jadi sesat. Tu Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Hak Firaun pera jadi rasul, hak Jibril pera jadi kafir. Jadi kafir walaupun Jibril yang jaga dia. Di mana ketika Nabi Musa tinggal menajak di gunung Tur Saina, Samiri mengambil bekas tapak kuda yang Jibril tunggang ketika merupakan dirinya berjumpa dengan Samiri. Dia ambil tanah tapak kuda Jibril ini, dimasukkan ke dalam patung emas yang jadi patung lembu dibuat daripada emas. Tiba-tiba lembu tu berdemuh. Sambil dia kata, inilah agaknya Tuhan. Lalu mereka menyembah patung lembu. Dan Nabi Musa balik dengan marah, terus melempar luh yang diserah di gunung Tur Saina. Lempar luh ni dan pegang kepala dan janggut Nabi Harun. Napulah kepala. Nabi Harun marah, mengapa kamu biarkan Bani Israel sesat? Nabi Harun kata, aku dah nasihat, mereka tak dengar cakap aku. Nabi Harun ni lembut. Lembut. Tak bakal menjadi Musa alaihi salam. Aku dah nasihat dan mereka tak dengar cakap aku dan mereka hampir nak bunuh aku. Kata Nabi Harun. Lalu Nabi Musa tenang semula dan berdoa kepada Allah Ta'ala minta diampunkan dosa. Dan Samiri dihalau, patung tu dicampur, dimusnahkan, dicampur ke dalam laut. Kisah ni disebut di dalam Al-Quranul Karim. Disebut dalam Quran. Jadi luh ialah luh yang ditulis, diserah kepada Nabi Musa ketika munajat di gunung Tur Saina. Mereka mempunyai pandangan yang sungguh sesat apabila mereka menganggap Talmud begitu rupa. Walaupun Talmud itu hanya pandangan para pendeta, tetapi kata-kata mereka sama seperti firman Tuhan. Kerana Allah meminta pandangan dari para pendeta apabila terdapat masalah yang tidak boleh diselesaikan di langit. Oleh itu, orang yang melanggar perintah ulama di dalam Talmud lebih besar dosanya daripada menyanggah syariat Nabi Musa. Orang yang menentang syariat Nabi Musa cuma berdosa saja, tetapi menentang Talmud boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Ini kesesatan Bani Israel. Sesatnya sehingga ulama lebih pada Nabi Musa. Itu sudah jadi sesat, jadi menyeleweng. Beramal dengan Talmud lebih penting daripada beramal kitab Taurat. Kita orang Islam ini pun tak mudah juga. Beramal dengan hukum yang manusia buat lebih pada beramal dengan Quran. Tu ada pada kita juga ini, kita kena sedar. Orang Islam nak jadi begitu juga. Dan kita kena bertaubat balik berjalan yang sebenar. Sesungguhnya mereka mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang tidak layak baginya.
Begitu juga mereka meletakkan kedudukan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam di martabat yang sangat memalukan, dan apa yang dilakukan oleh mereka adalah tidak layak kepada orang-orang yang beriman. Maka padanlah Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka sebagai gunungan yang dimurkai dan dikutuk setelah mengurniakan kepada mereka nikmat yang tidak pernah diberi kepada umat yang lain. Oleh kerana itulah maka orang-orang Yahudi dinamakan al-maghdubi alaihim. Yang kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang betul, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin, orang yang ikut nabi dengan iman yang ikhlas, syuhada, orang yang mati syahid berjuang dengan nabi, dan salihin, orang yang saleh. Itu alladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukannya yang dimurkai ke atas mereka. Yang dimurkai ialah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka tahu benarnya kitab Allah, tetapi dia buat hak lain, buat kitab lain, reka kitab yang lain, menganggap yang lain itu lebih molek pada Taurat, pada kitab Allah Ta'ala. Maka mereka dinamakan al-maghdubi alaihim. Di antara penyelewengan mereka dengan menetapkan Allah kepada sifat yang mustahil baginya ialah seperti tertulis di dalam Talmud bahawa Allah itu menyesal kerana balak yang menimpa Bani Israel dan musnahnya haikal, rumah ibadat yang terbesar. Mereka juga menyatakan bahawa Allah itu bukan sahaja punca kebaikan tetapi juga punca kejahatan. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah. Ada apa yang mereka ucapkan, maha tinggi yang sebesar-besarnya. Mereka menuduh nabi-nabi juga mengerjakan maksiat. Mereka menghina bangsa-bangsa yang lain daripada bangsa Yahudi, dan banyak lagi perkara lain yang tidak layak berada dalam kitab yang dinamakan kitab agama. Mereka letakkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu pelupa. Yang kata Allah Ta'ala lupa pula dah. Allah Ta'ala menyesal. Ini semua yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurang kena ulama-ulama Bani Israel tolong Allah Ta'ala. Ini teruk. Sesaknya orang Yahudi ini. Dan meletakkan sifat-sifat yang buruk bagi Rasul. Sifat yang buruk bagi Rasul. Bukan saja bagi Allah, bagi Rasul. Rasul-Rasul berzina. Rasul-Rasul minum arak. Macam-macam. Letak sifat-sifat yang buruk bagi Rasul. Bangsa lain pada bangsa Yahudi adalah binatang, goyim. Goyim. Manusia juga, manusia goyim. Manusia yang berupa binatang. Cuma tinggi pada binatang. Oleh kerana itulah duduk ajar di sekolah, manusia asal daripada monyet. Yang kata manusia daripada monyet ni, hak mulanya Darwin. Darwin tu Yahudi, Padang lah. Padang lagi ngaji dengan Yahudi, dia belajar dengan Yahudi, jadi punah. Manusia disebut oleh Quran daripada Nabi Adam alaihissalam. Bukan daripada monyet. Monyet tu lah juga. Gajah tu lah juga. Tuhan jadi. Manusia adalah manusia. Manusia jenis yang lain yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Bukan asal daripada monyet. Tapi orang Yahudi kata daripada monyet. Dia je daripada adangnya, kita monyet belaka. Orang lain monyet belaka. Ni kerja orang Yahudi. Jahatnya Yahudi. Dan mereka mengutuk Allah Ta'ala kerana memusnahkan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ialah rumah ibadat yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, memerintah kerajaan yang besar, memerintah manusia, memerintah jin, memerintah binatang, boleh mengerahkan bukan saja manusia termasuk jin untuk membuat bangunan-bangunan kota-kota dan berbagai-bagai tamadun yang hebat. Di antaranya mendirikan rumah ibadat yang dinamakan Haikal.
apabila Bani Israel tidak beramal dengan kitab Taurat, tak ikut perintah Allah Ta'ala, mengerjakan maksiat, Allah Ta'ala jatuhkan kerajaan Bani Israel. Dimusnahkan Baitul Maqdis, termasuk haikal yang didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan mereka mengerjakan maksiat, dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan hidup merempak di seluruh pelosok dunia. Sebagai balasan mereka mengerjakan maksiat, mereka membunuh nabi-nabi dan ulama-ulama. Nabi-nabi, rasul-rasul dibunuhnya, ulama-ulama dibunuhnya, mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan kedatangan bala tentera Bakhtanusar yang datang dari Parsi, memusnahkan kerajaan mereka dan halka mereka dimusnahkan. Dan hari ini mereka bercita-cita nak balik semula menakluk dunia dengan mereka menubuhkan satu persatuan yang dinamakan Freemason ataupun Al-Masuniyah. Al-Masuniyah, Freemason, ialah pertubuhan orang Yahudi yang di dalamnya berbagai-bagai cawangan. Di antara cawangannya ialah Zionis. Di antara cawangannya ialah Rotary Club, Lion Club. Yang kita tengok sini pun ada juga. Itu cawangan dia. Dia bergerak dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kebajikan. Kebajikan pun ada juga. Orang tertarik dengan kebajikan dia. Lion Club, Rotary Club ni duduk bantu. Ada orang kita jadi ahli kan tak tahu kala. Ini dia buah Freemason. Rancangan dia ialah untuk merosakkan manusia-manusia yang lain. Merosakkan politik, mencetuhkan perang. 2 perang dunia yang sudah berlalu melibatkan pertubuhan ini. Tujuannya untuk menghancurkan manusia, menghancurkan kaum yang lain. Mereka mencipta ideologi yang dinamakan komunisme, sosialisme, termasuklah kapitalisme, direka oleh mereka. Ahli-ahli falsafah Yahudi yang mencipta teori-teori bagi meruntuhkan ekonomi kaum lain, meruntuhkan politik kaum lain, meruntuhkan kekuatan kaum lain. Akhirnya tinggal satu bangsa Yahudi. Satu bangsa Yahudi yang berkuasa menakluk dunia, berpusat dengan pusat yang didirikan oleh kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Daripada sungai Nil sehingga sungai Furat atau sungai Euphrates di Iraq. Daripada laut Mediterranean sehingga Yambok. Yambok ni adalah bandar di selatan Madinah. Madinah tu termasuk dalam peta negara dia, Madinah Munawwarah, dalam peta negara yang dirancang. Dan mereka berhasrat untuk mendirikan semula haikal, iaitu rumah ibadat yang mereka dakwa berada di bawah Masjid Aqsa. Mereka sedang mencari tapak untuk mendirikan haikal dan mereka bercita-cita nak rombak Masjid Aqsa. Hari ini dibuat terowong keliling Masjid Aqsa. Tujuannya akhirnya nak runtuhkan Masjid Aqsa. Dan mereka nak cari tabut. Tabut ialah peti yang ada di dalamnya tongkat Nabi Musa, pakaian Nabi Musa dan Harun, sebahagian kitab Taurat yang pernah diberi kepada Talut dan Nabi Daud alaihi salam. Di mana tabut ini memberi semangat, kekuatan untuk menang di medan perang, boleh mengalahkan musuh-musuh. Di zaman dahulu Bani Israel membawa tabut untuk berperang. Tabut ni ialah keranda ataupun peti yang diusung, dibawa di hadapan mereka berperang, boleh mengalahkan musuh. Mereka gali di Palestin, mereka gali di Ethiopia. Di Ethiopia mereka gali juga, nak cari tabut ini untuk takluk dunia. Mengapa di Ethiopia? Kerana mengikut kepercayaan mereka, mungkin tabut dibawa ke Ethiopia oleh anak Nabi Sulaiman daripada isterinya Balqis. Di mana Nabi Sulaiman berkahwin dengan Balqis, boleh anak. Dan anak Nabi Balqis ini memerintah Ethiopia. Kemungkinan dibawa ke sana.
Maka di sana ada orang Yahudi juga untuk cari tabut. Duk gali sekali gali. Kononnya gali barang lama, gali barang sejarah. Sebenarnya untuk mencari tabut yang disembunyikan. Itu yang sebut an ya'tiyakum at-tabutu bi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, disebut surah Al-Baqarah. Di antara tanda Talut adalah raya dinanti oleh Allah, tabut, ialah peti yang dibawa oleh malaikat, yang ada di dalamnya kesan-kesan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka mereka duduk cari, namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan mereka sampai hari kiamat. Walaupun demikian, kita tidak boleh memandang ringan. Allah Ta'ala tidak mengizinkan mereka. Kerana Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada satu kumpulan di kalangan umat aku yang bangun tegak berjuang untuk menegakkan kebenaran Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan, dikecewakan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Lalu sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Iaitulah orang-orang Palestin yang disebut oleh Nabi SAW yang tidak menyerah kalah di hadapan senjata-senjata moden. Walaupun senjata moden, walaupun kereta kebal, walaupun kapal terbang, walaupun roket, mereka lawan dengan lastik, lawan dengan anak batu, lawan dengan tangan. Mereka tidak menyerah kalah. Ini kehebatan orang Palestin yang kita tengok sendiri pada hari ini. Di Palestin, mereka tak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Barangkali kaum lain kalau jatuh kepada orang Melayu, orang bahasa lain pun, sudah tentu akan menyerah kalah kalau apa yang berlaku itu. Tetapi orang Palestin tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Walaupun mereka dihalau daripada rumah mereka diroboh, kebun-kebun mereka dimusnahkan. Dia buat tembok-tembok, dia buat benteng-benteng untuk menghalang mereka. Mereka tidak boleh dihapuskan. Ini dijanji oleh Allah Ta'ala. Dan orang Yahudi balik beramai-ramai ke situ untuk berkumpul di Palestin, untuk dikuburkan di Palestin. Untuk dikuburkan di Palestin, kerana Nabi menyebut dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud wa hatta yaqtabi'a al-yahud wara'a al-hajar was-syajar. Faqala al-hajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu illa sajaratal gharqad fa innaha sajaratul yahud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat. Hari kiamat tidak berlaku lagi, kata Nabi, sehinggalah orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi bersembunyi di belakang kayu dan batu. Kayu dan batu memberitahu, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakang aku, sila datang bunuh. Malaikat pokok gharqad. Pokok gharqad ni ialah pokok Yahudi. Pokok ni menjadi perlindungan orang Yahudi. Dan Yahudi yang balik ke Palestin menanam pohon gharqad di keliling rumah mereka. Apa yang disebut dalam hadis ni betul-betul berlaku pada hari ini. Sebahagian daripadanya orang Yahudi daripada Rusia, Yahudi daripada Ethiopia, Yahudi daripada Amerika, daripada Eropah, dikempen supaya balik beramai-ramai. Balik beramai-ramai, duduk di Palestin untuk menegakkan kerajaan mereka yang agung, kerajaan mereka yang besar. Mereka balik dan mereka halau orang-orang Arab, orang Palestin untuk buat perumahan. Kebun-kebun dimusnahkan untuk buat perumahan. Dan mereka tanam pokok gharqad di keliling rumah mereka. Sebagaimana yang dijanji oleh Nabi SAW. Maka benarlah Allah berfirman, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka benarlah Allah yang berfirman, Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Suratul Baqarah ayat 79 hingga 81. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah, yakni masuk dalam neraka, dihumbam ke dalam lembah neraka, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari sahaja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji? Atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Bahkan yang sebenarnya, barang siapa melakukan dosa dan dia diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sebab turun ayat ini berkait dengan orang-orang Yahudi, merupakan kumpulan yang ramai berhimpun di Madinah apabila mereka dapati Madinah adalah bumi yang ada tanda-tanda berlakunya hijrah Rasul akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Taurah dan Injil dan kitab Nabi-Nabi zaman dahulu, yang disebut oleh Nabi-Nabi Bani Israel yang membuat janji kepada pengikut masing-masing. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'ah la tu'minun bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah apabila Nabi-Nabi, yakni Nabi-Nabi zaman dahulu mengadakan janji, mengadakan bai'ah, janji setia dengan pengikut di zaman masing-masing, bahawa Allah akan zahirkan Nabi di akhir zaman. Apabila Nabi itu datang, kamu berjanji untuk beriman kepadanya dan berjanji untuk menolong, berjuang bersama dengannya. Apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja mereka tak beriman, hanya sedikit sahaja di kalangan mereka, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu an dan pengikut-pengikutnya. Kebanyakannya tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dengan berani
meminda kitab Allah, meminda kitab Taurat, mengarang kitab sendiri. Di antaranya Talmud yang kita baca minggu lepas. Kitab Allah dipindanya. Di antaranya meminda hukum hudud dan hukum qisas yang diwajibkan di dalam kitab Taurat, sebagaimana diwajibkan di dalam Al-Quranul Karim, kerana mengikut kemahuan raja-raja mereka, mengikut kemahuan orang-orang besar mereka, mengikut kemahuan orang-orang kaya mereka yang memberi kesenangan dunia kepada ulama-ulama Bani Israel. Kerana duit, kerana pangkat, sanggup pindah kitab Allah Ta'ala. Padahal tahu syurga neraka. Mereka buat main-main pula, mengatakan bahawa masuk neraka sekejap je. Sekejap je buat main-main. Padahal mereka tahu juga satu hari di alam akhirat 1000 tahun di hari-hari dunia. Sanggup ke 40 hari kali 1000 tahun? Tiap-tiap satu hari. Dan Allah menyebut orang yang kafir masuk neraka selama-lamanya. Mereka buat main-main, masuk neraka sekejap saja. Ada yang kata 40 hari je macam orang puan beranak. Buat main-main. Allah Ta'ala dedahkan cakap-cakap mereka ini. Padahal mereka berjanji di hadapan rasul-rasul mereka, mereka berbai'ah di hadapan rasul-rasul mereka. Ada pula yang mempermain-mainkan kitab Allah dan mempermain-mainkan bai'ah. Tak apa bai'ah pun boleh lawan. Jadi cerita bermain dengan kitab Allah, bermain dengan bai'ah, bermain dengan janji dengan rasul-rasul dan ulama ini bukan zaman sekarang, zaman dahulu sudah ada. Di kalangan pengikut-pengikut Bani Israel yang menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ulumul Quran mengatakan, ulama tafsir mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebab nuzul ayat ini berkait dengan ulama-ulama Bani Israel, sekiranya ada di kalangan orang yang kemudian buat perangai yang sama, maka hukumnya sama sahaja. Kerana Allah Ta'ala jadikan Quran ini petunjuk kepada manusia di akhir zaman. Firman Allah Ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Surah Al-Imran ayat 181. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang sebenar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasalah kamu akan azab yang membakar. Ayat ini pula mendedahkan bagaimana kaum Bani Israel mempersendakan Allah, mempersendakan kitab Allah, mempersendakan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangan takut kita kaya dah, duit banyak dah, kita senang. Pembangunan kita hebat, kekayaan kita hebat. Di antaranya melalui menghalalkan riba yang menjadi amalan kepada orang-orang Yahudi. Ulama-ulama mereka mengatakan riba haram sekiranya dengan orang Yahudi. Riba halal sekiranya dengan orang yang bukan Yahudi. Dengan orang Yahudi boleh makan riba, boleh beri pinjaman, boleh ambil faedah. Bukan faedah, tak ada faedah. Mereka namakan faedah, tak ada faedah. Tidak ada berkat daripada perkara yang dinamakan faedah itu. Ini di antara amalan orang-orang Yahudi. Mereka menguasai bank-bank besar di seluruh dunia.
termasuk bank dunia yang ada pada hari ini, yang mempermainkan ekonomi dunia, yang mempermainkan mata wang dunia, yang menekan negara-negara yang miskin, beri pinjaman kepada negara yang ikut syarat-syarat mereka. Mana-mana negara yang ikut syarat-syarat mereka diberi pinjaman yang besar untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara masing-masing. Kemudian dia kenakan riba. Dengan kekayaan mereka amalkan riba. Bank dunia termasuklah banyak pertubuhan-pertubuhan di bangsa-bangsa bersatu dipengaruhi oleh Zionis, pertubuhan Yahudi, dipengaruhi oleh Freemason, pertubuhan Yahudi. Mereka menepuk dada, mereka kaya, Allah Ta'ala pakai, Allah Ta'ala miskin, buat main-main ke Allah Ta'ala. Ini antara kata-kata orang Yahudi. Allah mengatakan, aku dengar apa yang mereka kata. Tunggulah hari kiamat, mereka akan rasakan azab. Firman Allah Ta'ala, Mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surah Al-Jum'ah ayat 5. Artinya, bandingan orang-orang yang dibebankan kepada mereka akan kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Allah Ta'ala bandingkan orang-orang Yahudi yang diberi oleh Allah kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab yang mereka sucikan, yang mereka muliakan. Bahkan mereka baca kitab Taurat malam Jumaat, malam Sabtu. Hari Sabtu adalah hari besar pada mereka. Kerana mereka kata hari Sabtu ni hari cuti. Tuhan cuti hari Sabtu. Setelah Tuhan menjadikan langit dan bumi selama 6 hari, Tuhan pun letih, kata orang Yahudi. Tuhan pun letih juga, celaka. Celaka orang Yahudi ni. Maka Tuhan rehat pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu menjadi hari cuti pada orang Yahudi. Dan mereka baca kitab Taurat malam Sabtu. Malam Sabtu baca kitab Taurat. Kalau kita orang Islam, asal malam Jumaat baca Quran. Malam tak Jumaat tak usah baca. Malam tak Jumaat tak baca, malam Jumaat dia baca. Ini tak betul. Tanpa dinafikan malam Jumaat ada fadilat. Jangan khusus pada malam Jumaat sahaja. Orang Yahudi khusus pada malam Sabtu sahaja. Mereka baca Taurat, tak beramal dengan Taurat. Kalau kita tengok bagaimana bala tentera Yahudi duduk atas kereta kebal dia, baca kitab. Kita tengok dia angguk kepala. Betul baca kitab Taurat atau Talmud. Baca doa yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Bukan saja baca ngiling, angguk pula. Angguk sungguhnya baca. Tapi mereka tak amal dengan isi yang ada dalam kitab Taurat itu. Di antaranya menyuruh mereka beriman dengan Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hukum-hukum yang ada di dalam Taurat itu. Hukum babi diharamkan. Memang orang Yahudi tak makan babi. Kuat orang Yahudi ni bak makan. Bak makan memang orang Yahudi ni bersih sungguh, tak makan babi. Tak makan binatang yang tak disembelih. Oleh kerana itu kita orang Islam dihalalkan makan sembelihan Yahudi. Dihalalkan makan makanan orang Yahudi kerana dia bersih sungguh. Bak makan bersih sungguh. Menunjukkan Islam mengiktiraf agama Allah Ta'ala termasuk yang diamal oleh orang Yahudi. Orang kita berasa pelik, petua apa ni boleh makan sembelihan Yahudi ni? Mudah ngaji, baca Quran tak erti. Benda ni ada dalam Quran. Wa ta'amu ahlil kitab halal lakum, makanan ahli kitab halal pada kamu. Quran sebut dalam Quran, Tuhan sebut dalam Quran. Bila Quran sebut dalam Quran, semua mazhab kena ikut. Tak ada mazhab, semua mazhab habis. Ini disebut dalam Quran. Makanan orang Yahudi boleh dimakan. Tetapi perangai dia uduh. Bak makan bersih, bak perangai jahat. Makan riba, di antaranya ialah mereka tidak beramal dengan hukum qisas, hukum hudud yang ada dalam Quran. Bermakna kalau kita orang Islam tak amal dengan hukum hudud, ikut Yahudi lah juga, perangai Yahudi serupa dia. Baca Quran, tulis lawa-lawa,
Tuhan kata bandingan orang yang dibebankan kepada mereka akan kitab Taurat. Begitulah orang yang dibebankan kepada mereka kitab Quran, tapi tak beramal dengan apa yang ada dalam Quran itu. Tuhan kata macam keldai. Keldai ni ialah binatang hema, binatang yang sangat bodoh. Tuang dia muak sebanyak-banyak atas belakang dia, duduk bawa jugalah. Asal boleh hupuk sudah. Asal boleh hupuk, boleh kacang, kenyang makan, minum air, orang buah apa atas belakang pun tak apa. Ini keldai. Termasuk ulama-ulama Yahudi macam keldai. Begitulah juga ulama-ulama orang Islam kita yang bawa kitab tapi tak amal dengan apa yang dalam kitab, macam keldai juga. Sesungguhnya apa yang ada di dalam Talmud dan Taurat yang ada pada hari ini yang dianggap syariat, akidah dan akhlak oleh orang-orang Yahudi telah menyeleweng dari dinillah, dari agama Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam di kalangan Bani Israel. Kerana ianya sudah menyeleweng dari dasar dinullah, dari agama Allah, iaitu Islam. Islam ialah agama semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Adalah mustahil bagi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mensifatkan Allah, para malaikatnya, bahkan nabi-nabinya seperti sifat-sifat yang disebut dalam Taurat dan Talmud yang ada pada hari ini. Qul apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriquna baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adakah mereka mahu lain daripada agama Allah? Padahal Islam, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, Islam. Islam adalah agama langit dan agama bumi. Matahari, bulan, bintang, cakrawala, malaikat, awan yang berarak di atas kepala dia, burung yang terbang di udara, Islam. Termasuk makhluk-makhluk di bumi, semuanya Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada peraturan Allah. Laut yang besar, pasang surut, mengikut perintah Allah. Arus ke timur dan barat, mengikut perintah Allah. Mereka yang duduk di tengah lautan tahu bagaimana arus laut kuat. Kadang-kadang lebih kuat pada arus sungai. Bagaimana laut yang luas ada arus. Kalau sungai mana Sabah macam parit, ni tidak. Laut pun ada arus. Mengikut perintah Allah. Islam. Ikan-ikan di air, binatang yang duduk dalam tanah, jin dan semua makhluk mesti Islam. Dan mereka akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat mengikut qada masing-masing. Katakanlah kami percaya kepada Allah yang diturunkan kepada kami oleh Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu mereka yang dilantik menjadi rasul, Nabi Musa dan Nabi Isa, dalam keadaan semuanya Islam. Semuanya Islam. Sesiapa yang mencari, yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, dia tidak diterima. Dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Agama yang dinamakan Yahudi, yang dinamakan Kristian, kononnya adalah agama Musa dan Isa. Itu sudah sesat, sudah diseleweng. Bukan ajaran Musa dan Isa yang sebenar. Agama musyrikin, termasuklah agama Hindu dan lain-lain yang menyembah berhala, mengatakan itu agama Ibrahim. Itu tak betul. Ibrahim adalah Islam. Semuanya Islam. Tak ada nabi yang musyrikin, tak ada nabi yang Yahudi dan Kristian. Semua nabi adalah Islam. Maka Ibrahim Yahudi yang wala Nasraniyah
walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan Kristian. Ibrahim adalah Islam, agama yang betul, dan tak termasuk di kalangan orang musyrikin. Maka orang Yahudi, Kristian yang meminda kitab Allah adalah kafir, keluar daripada Islam. Mereka bukan sahaja merosakkan agama, tetapi juga merosakkan dunia dan penghuninya. Di kalangan mereka lah lahirnya teori-teori yang bertentangan dengan agama Allah yang disebarkan di kalangan manusia, yang menjadi punca kemusnahan dan kekacauan, di mana segala sifat-sifat jahat di kalangan mereka yang dinyatakan oleh Al-Quran merupakan perkara-perkara yang benar-benar berlaku. Bukan saja mereka sesat, mereka menyesatkan orang lain. Bukan saja melalui agama, termasuk melalui teori dan ideologi, teori sosialis dan komunis. Di antara tokohnya Karl Marx. Karl Marx siapa? Yahudi. Teori liberal kapitalisme. Di antara tokohnya ialah Adam Smith. Siapa? Yahudi. Kalangan mereka melahirkan berbagai-bagai teori. Teori ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Mereka mencetuskan perkara yang merosakkan akhlak, yang mengancam keamanan dunia, dan mencipta alat-alat senjata pemusnah yang merosakkan alam, merosakkan dunia. Mencipta obat-obat. Di zaman Islam dulu, orang Islam buat obat mengikut adat, mengikut akhlak yang diajar oleh Islam. Bahkan Islam membenarkan najis untuk dibuat obat bila dalam keadaan darurat. Termasuk najis anjing ke najis babi ke najis apa, kalau darurat boleh. Tapi Allah Ta'ala sebut, "Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim." Ad-daruratu tubihul mahzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, maka perkara yang haram dan najis diizinkan oleh Allah. Jangan melampau. Jangan melampau. Melampau tidak boleh. Darurat mengharuskan perkara yang diharamkan, dan darurat mengikut qadarnya. Tapi puak-puak Yahudi, dia bubuh dadah lebih dalam obat. Dia bubuh candu lebih dalam obat. Dia bubuh babi lebih dalam obat. Dia bubuh benda-benda yang najis lebih pada hak dia dalam obat yang dijual kepada manusia, sehingga menyebarkan berbagai-bagai penyakit pula. Dan ada pula kalangan ahli-ahli ekonomi orang Yahudi yang membawa teori kita kena bunuh manusia ni, tak boleh hidup ramai-ramai. Kalau hidup ramai-ramai, ekonomi tak cukup, hasil dunia tak cukup. Mereka menyebarkan berbagai-bagai penyakit, sama ada melalui obat atau melalui senjata kuman. Ada teori mengatakan penyakit malaria yang dianggap bahaya dahulu disebarkan oleh penjajah di Sudan. Bila mereka menentang tentera Al-Mahdi di Sudan, pemimpin Sudan Al-Mahdi dan tenteranya membunuh pengelma tentera British di Sudan. Maka dia ajar dengan menyebarkan penyakit malaria, dan menyebabkan tersebar pula ke seluruh dunia. Maka tidak mustahil penyakit yang macam-macam nama ni, yang lahir pada hari ini, dicipta oleh ahli-ahli sains yang jahat ini, dengan tujuannya untuk mematikan manusia di atas alasan nak jaga ekonomi, takut tak cukup makan. Padahal Allah Ta'ala telah mengqadarkan rezeki manusia, diatur oleh Allah Ta'ala. Tapi puak-puak ni nak mengumpulkan kekayaan untuk mereka. Ini di antara perancangan jahat orang-orang Yahudi yang kita kena sedar, dan ada orang kita yang terikut dengan mereka. Wallahu a'lam.